Mari jualah cengkok dia ni. Mana muka ni? Sejahtera. Hari ini kita akan belajar modul 5 perakaunan untuk syarikat berhad menurut share. Okey. Okey, buka buku teks muka surat 158. Okay, awak boleh buka buku teks masing-masing surat 158. Okey, pengenalan kepada syarikat berhad ni menurut share. Okey, penubuhan dia. Okey, penubuhan syarikat berhad menurut share ni, ingat dia tertakluk di bawah Akta Syarikat 2016. Okey, itu je. Ingat yang penting-penting je. Tata cara penubuhan syarikat berhad mengikut Akta Syarikat 2016 ni ada 4 saja. 1. Buat carian nama dan mohon nama. 2. Serahkan simpanan mohon syarikat. 3. Bayar yuran pendaftaran. Fee itu yuran Dan 4. Terima notis permadanan. Lepas tu barulah kita boleh tubuhkan syarikat kita lepas kita lalui keempat-empat prosedur ni. Okey, dan kena ingat sebenarnya kita punya syarikat ni tata cara ni ada tertakluk di bawah Akta Syarikat 2016 di bawah SSM. Okey, syarikat kita akan didaftarkan di bawah SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, seterusnya ini contoh notis di muka surat surat 161. Ini contoh notis Akta Syarikat. Okay, notis pendaftaran yang SSM nak beritahu yang pendaftaran syarikat awak semua dah berjaya. Contoh, ini nama syarikat dia Green Solution Laboratory Sembilan Berhad, dah berjaya didaftarkan. Okay, tarikh didaftarkan. Macam ni lah contoh notis dia. Okay, perlembagaan syarikat. Okay, apa kandungan perlembagaan syarikat ni? Bila kita dah tubuhkan syarikat, kita kena buat perlembagaan. Okay, perlembagaan tu macam undang-undang syarikat kita lah. Di dalam kandungan mesti ada tujuan syarikat. Apa tujuan syarikat kita ditubuhkan? Okay, keupayaan syarikat kita. Apa yang boleh kita beri? Okay, hak, kuasa dan apa keistimewaan syarikat kita jika berbeza dengan peruntukan yang terkandung dalam Akta Syarikat lah. Akta Syarikat 2016 ni, okay, apa yang ada dari bawah Akta Syarikat 2016. Okey, perkara ni, okay, cara nak bayar dividen, cara nak bayar bonus, semua kita kena ada dalam perlembagaan syarikat kita ni lah. Dan apa-apa perkara yang syarikat ke dalam perlembagaan seperti pengurusan dan pentadbiran syarikat. Seterusnya, okay, ciri-ciri syarikat ada 4 sahaja. Okey, yang pertama, ciri-ciri syarikat. Syarikat kita mestilah entiti berasingan. Bukan kata syarikat, apa-apa sahaja perniagaan semua mesti berasingan. Okey, prinsip dia mesti entiti berasingan. Sebab apa? Pemilik dengan perniagaan adalah berasingan. Kita tak boleh campur adukkan kita punya personal dengan perniagaan. Perniagaan, personal. Nombor 2, sebab syarikat ni kita akan jual share pada pemegang saham dan pengguna luaran. So, maksud liability terhad ni, setiap tanggungan ahli syarikat terhad pada jumlah share yang dia orang beli, yang dia orang pegang ataupun yang dia orang miliki. Jadi dia kalau berlaku ataupun syarikat ni apa-apalah berlaku pada syarikat ni, okey, jadi pemegang share ni dia hanya tanggung apa yang dia pegang sahaja. Berapa persen yang dia pegang, itu saja dia tanggung. Yang lain dia tak tanggung. Itu maksud dia liability terhad. Hayat keterusan, semua perniagaan mestilah dia punya konsep dia hayat keterusan ataupun kita panggil selamanya. Kita anggap kita tubuhkan perniagaan ni milik tunggal atau apa saja mesti berterusan untuk selama-lamanya. Kecuali lah pemegang share tu meninggal atau menarik diri, itu kita akan buat pembubaran. Dan keempat, pusingan fungsi pemilikan dan fungsi pengurusan. Okey, dalam syarikat ni, kalau dalam
milikan tunggal, semua pemilikan dan fungsi pemilikan dengan pemilik tu yang buat semuanya, daripada A sampai Z, daripada mengurus, merekod, beli barang, kira stok, semua dia buat. Tapi beza dengan syarikat, fungsi pemilikan dengan fungsi pengurusan ni dibezakan. Okey, pemegang share memang tak ada hak nak kawal secara langsung operasi syarikat. Okey, akan bentuk polisi syarikat dan lantik pihak pengurusan untuk kendalikan syarikat. Okey, dia berbeza. Dua fungsi yang berbeza. Pemilikan pengurusan buat keputusan-keputusan untuk syarikat, dan di bahagian lain kita akan menguruskan pengurusan, bahagian pengurusan akan buat bahagian pengurusan, dan pemilikan akan buat bahagian pemilikan. Okey, itu boleh detail dalam bahagian bab manajemen accounting nanti. Okey. Ciri syarikat dan syarikat awam, syarikat persendirian dan syarikat awam. Okey, apa? Okey, kita tengok kat sini. Surat Petek 162, syarikat persendirian minimum dan maksimum 1 hingga 50. Tapi awam, okey, 1 dan tak ada had, infinity. Okey, bilangan ahli dia. Ingat, syarikat persendirian 150, syarikat awam 1 infinity. Bilangan pengarah dia, kalau persendirian dan nama tapi syarikat awam mesti ada 2. Sebab apa? Satu yang tadi cikgu kata tadi, pemilikan dan pengurusan, dia berbeza. Jadi dia minimum mesti ada 2 pengarah di situ. 3, pemilikan share terbuka. Kalau persendirian ni terbuka pada individu, persatuan dan entiti perasingan. Syarikat persendirian dengan syarikat awam, pemilikan share dia sama. Okey, individu, persatuan, entiti perniagaan. Dia orang boleh pindah milik share. Kalau persendirian memang tak boleh lah nak suka-suka hati nak pindah milik share. Tapi syarikat awam bebas. Kalau siapa ada duit lebih, dia boleh beli share orang lain pun. Okey, mudah dijual beli. Dan kalau nak beli pakai broker atau di bursa saham pun boleh. Kalau dalam pihak manajemen pun orang pun nak jual. Okey, status share tak boleh disenaraikan atau diurus niaga di bursa Malaysia. Okey, kalau persendirian. Kalau syarikat awam mestilah boleh dekat BSKL sebab dia syarikat awam. Dan laporan kewangan, kalau persendirian, penyata kewangan diedarkan pada pemegang. Tapi syarikat awam kita mesti bentangkan di mesyuarat agung tahunan syarikat untuk semua orang tahu dan tengok penyata tersebut. Okey, seterusnya cikgu pergi persendirian dan syarikat awam berhad. Okey, apa contoh dia? Kalau syarikat persendirian tu mesti awak tertanya kan. Okey, syarikat belakang dia mesti sendirian berhad atau SDN BSD. Itu sama yang maksud dia. Contohnya syarikat persendirian, syarikat Warisan Maju, syarikat Politis sendirian berhad, syarikat Jaya sendirian berhad, penerbitan mesti ada sendirian berhad kat belakang. Apa saja ada sendirian berhad, itu adalah syarikat persendirian. Kalau awam pula, belakang dia mesti ada berhad BSD atau berhad. Sama je. Contohnya apa dia? Bursa Malaysia, syarikat Proton berhad, syarikat Sains Lebih berhad, syarikat Khazanah Nasional berhad, Telekom Malaysia awam berhad, AR awam berhad. Itu adalah syarikat awam. Belakang dia mesti ada berhad. Kalau syarikat persendirian mesti ada sendirian. Kunci di situ. Persendirian, sendirian berhad. Awam, berhad. Okey, settle. Bab teori. Modul 5, ini teori dia. Okey, nak tahu apa faham ke tidak? Tengok Mastery Topikal 5.1. Cuba buat. Okey. Berikut adalah contoh logo-logo syarikat yang terdapat di Malaysia. Okey. Ada apa ni? Ada TM, Dihub, Petronas, Syakir. TM. Yang manakah awam berhad? Di manakah syarikat berhad? Yang manakah antara 5 logo ni, yang manakah syarikat awam? Mana? Tengok kan? Petronas. Lepas tu ni PNB ada berhad kan? PNB ini adalah syarikat awam. Kalau ini adalah syarikat persendirian. Nampak sendirian ni? Ini adalah persendirian. Dia sendirian berhad. PM apa dia? PM apa dia? Adalah berhad.
Okey. B, perbezaan antara logo 3 dan 4. 3 dan 4. Ini apa dia? 3 dan 4. Bincangkan. Okey, apa beza dia ni? Petronas dengan PNB. B, bincangkan pada logo nombor 3 dan 4 dan seterusnya. Oh, disuruh tulis sini 3 dan 4. Bilangan ahli berapa? Bilangan pengarah berapa? Pemilikan share, pindah bilik share, status share dan laporan kewangan. Okey, awak boleh google Ini cikgu bagi tugasan 5.1 ni awak buat dekat dalam buku jurnal. Mana tak payah lukis lah. Tulis je jawapan A dan B ni kotak ni salin dan tulis jawapan di dalam ni. Okey. Okey, jawab buku ni dan jawab soalan ni dalam buku jurnal. Lepas tu cikgu akan bagi link untuk kuisis soalan objektif modul 5 ni untuk soalan teori. Okey, sekian saja. Okey, hari ni hari Ahad. Berapa hari bulan ni hari ni? Hari ni 10/5/2020. Okey. Okey, selamat ulang kaji. Buat apa yang cikgu suruh ya. Nanti kita sambung bab subtopik seterusnya. Okey. Assalamualaikum.